Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ansirafuhu itu dia. Wa ansirafuhu la yunafi fi nadbi dzikri lahu aqibaha. Dikata kepindahan yang pun tidak menghapus kesunahan zikir sesudah solat. Maknanya di sini sama ada kita jadi imam atau kita seorang diri, kalau kita pindah lepas daripada kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, itu dia. Lepas tu kita lari, bangun nak pergi ke dapur ke, kalau di masjid ni bangun nak pergi ke tepi tu ke, kata dia, bukannya apa, tidak menafikan kita tu sunat berzikir juga. Walaupun kita kesok dah, kita duduk atas kapek ni, kita kesok punggung kita di situ, boleh lagi kita berzikir. Kita berjalan sampai ke ujung nu, nak turun duduk situ, boleh lagi kita berzikir. Walaupun kita sudah berpisah daripada tempat tu, boleh lagi berzikir tu. Itu dia. Mana kalau putus lepas kita biasa Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita bangun pergi ujung tu cakap dengan orang. Lepas tu orang tu lari, kita boleh lagi berzikir Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, boleh lagi berzikir Allahumma ta'ala salam, boleh lagi tu. Tu dia, boleh lagi kata dia. Kerana apa? Kerana ia bisa, mana boleh melakukannya di tempat perpindahan itu. Jadi kalau dia duduk sini, lepas bisa Assalamualaikum warahmatullahi, tidak berzikir sini, di ujung tu duduk berzikir, tak apa-apa. Tak apa-apa maknanya. Pasal apa? Ini perkara zikir, perkara hati kita nak dekatkan dengan Allah Ta'ala. Zikir tu maknanya ingat pada Tuhan. Itu zikir. Kalau zikir tak ingat Tuhan kau, dah zikir apa begitu? Zikir lupa ke Tuhan. Jadi berzikir itu hendaklah rasa hadir hati kita bersama Allah Ta'ala dalam hati kita tu, barulah sempurna zikir tu. Walaupun tak kerti makna pun tak apa juga zikir tu. Kalau kita berzikir la ilaha illallah, la ilah, kita tak kerti makna subhanallah, subhanallah, subhanallah pun kita tak kerti makna dia tak. Tapi dalam bentuk keseluruhan tu kita kerti makna, tak kerti tu, tapi dalam bentuk keseluruhan tu maknanya kita baca nak ingat Tuhan. Itu boleh dah, boleh dah. Gitu dia. Kalau kita baca Quran, ambil Quran, kita bangun pagi salam, kita baca Quran sana. Baca Quran, baca Yasin, Al-Quran Hakim, Alif Lam Mim, Sad, Ha Mim, Yasin. Kita tak erti makna. Walau Quranul Hakim tak erti makna. Walaupun tak erti makna, kita boleh pahala semacam. Kerana Quran tu dia mukjizat, baca sepatah pun alhamdulillah boleh pahala. Alif Lam Mim boleh pahala. Kalau zikir nak tahu makna dia, walaupun makna tu secara umum secara kasar. Kalau tak erti lalu mengapa kita mengucap subhanallah, alhamdulillah, tak erti benda satu, tak ada pahala tu, lara panggil dia, lara. Jadi zikir tu tak erti makna tu dalam bentuk keseluruhan tu, dikira pula tengok. Kau dah erti zikir tu makna subhanallah, alhamdulillah, erti makna Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah azim, alhamdulillah, dah erti makna. Tapi dari segi umumnya kita baca tu nak ingat Tuhan.
Itu boleh pahala. Kalau zikir maknanya tak reti, tujuan ni nak kata tak ada juga. Jadi zikir ni lara, maknanya bukan berdosa, tak ada pahalanya, kerana kita lupa terus. Dan zikir itu sama ada zikir la ilallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, kita reti baca tu nak ingat Tuhan, boleh pahala. Ingat ayat, nak ingat Tuhan, zikir tu boleh pahala lah. Kalau kita baca saja tak ada tujuan juga, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa kafi billah, tak reti kita tujuan apa yang kita baca ini. Dah ingat untuk ni ingat Tuhan tu. Tak ada melihat, tak ada knowledge, tak ada pengetahuan, tak ada reti, tak belajar, baca sebatas zikir tadi, tak ada pahala, tapi tidak berdosa. Tak berdosa. Itu yang zikir tu. Dia nak sekurang-kurangnya kena tahu secara umum, secara ijmal panggil, bukan satu persatu. Iaitulah zikir tu kerana kita baca untuk ingat pada Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Itu tak erti makna, tapi dari segi makna yang ringkas, ijmal, kita erti. Bacaan tadi tujuannya nak ingat pada Allah. Allah dengar, alhamdulillah, Allah dengar. Dia ambil kira pasal kita niat zikir kita tu. Jadi walaupun kita tak berzikir di sini pas sembahyang, zikir di rumah kita tak apa lagi. Itu dia. Habis kata dia, bisa dia melakukan ni di tempat dia pindah tadi. Sebab itulah kalau kita tengok kan, kita tengok kita semayang beramai-ramai, katakanlah beramai-ramai tu, ada dua perkara. Kalau kita tahu dapat pahala, kalau tak tahu tak boleh pahala lah, pasal tak belajar. Bila sahaja kita berzikir di situ, nak tu berzikir di situ di belakang imam, kita nak tembak lagi tak boleh sakut orang. Kita berzikir belakang imam tu sama-sama, boleh pahala. Kalau sekiranya kita lari daripada imam tadi, lepas bersalam kita nak berzikir 10 lazim tempat lain, boleh pahala juga. Kalau kita berzikir nak lari tempat lain, nak tu jawab dia, kita boleh pahala berzikir di tempat itu. Kalau lepas kita semayang, lepas kita berzikir, kita pergi tempat lain, kita semayang sunat situ, semayang sunat sana sini, dapat banyak pahala kita. Tempat kita semayang situ, tempat kita berzikir itu, dia jadi saksi akhlak. Kata pintu itu inilah pintu dinding yang orang ini duduk tepek dengan pintu tadi, duduk semayang sunat kerana aku, kerana Allah. Sebab itulah kalau kita semayang nak tu, nak semayang sunat, lepas kita semayang apa itu, semayang sunat tu dalam masjid, kita cari tempat mana kosong, kita cari tempat tu. Jangan tempat itu tempat orang ada, cari tempat yang tak ada orang. Nah tu semayang macam sini imam katakan, situ kosong, lepas nak semayang sunat kan, kita pergi kat tiang ni. Jangan madap tiang, biar tiangnya belah kanan sikit. Biar tiang biar belah kanan sikit, dan kita menghadap kiblat. Jadi pindah tempat ada situ, lagi banyak bukaan. Tempat kita pindah-pindah, lagi banyak pahala. Tempat tu dia saksi di akhirat kelak, inilah tempat aku, Ajita duduk sini. Inilah tempat aku, kata dia, Ustaz ambok duduk situ, mai sunat. Tempat tu dia saksi akhirat kelak. Gitu dia pahala tu. Jangan kita duduk selepok situ, lepas sunat ni bukan wajib. Pak imam tu dia semayang situlah sunat. Tidak, sunat kita pindah tempat lain,
supaya kawasan masjid ni semua di mana-mana saja kawasan, di situ boleh pahala, di sini boleh pahala, di situ boleh, asal kawasan masjid boleh pahala kita sembahyang tu dengan banyak tempat. Jangan buat satu tempat aja, jangan. Itu maksud kita gitu hendak. Dah kita tahu tu. Maknanya lepas kita sembahyang fardu tadi belakang imam, sunat kita pindah sikit cari tempat lain. Dan tempat tu pula tempat yang boleh kita jadikan dia orang untuk lalu depan kita tu, sebab ada dinding sini tiang. Ada sini kita sembahyang. Dapat 3 pahala pula. Banyak nak cari pahala tu. Banyak cara tu. Jadi barulah kita kata kita orang mahir sembahyang. Kita ada kepenayang buat kerja sembahyang. Tu. Sebab Nabi pesan dah. Masa Nabi sakit berat sebelum baginda wafat, dia gering, sakit berat, demam panas. Masa Nabi memperkuatkan tenaga dia itu, berpesan-pesan Nabi kata as-salah as-salah as-salah. Maknanya dia sebenarkan semayang, sebenarkan semayang, sebenarkan semayang. Gitu tu. Biar sempurna semayang tu. Tu dia. Takutnya Nabi kalau sekiranya lepas dia wafat tu, takut ada saja orang tinggal semayang. Semayang sempurna tu. Semayang hak orang ramai tu, ramai lah. Semayang sempurna tu. As-salah kamilah. As-salah kamilah tu, waktu Nabi bimbang takut lepas dia wafat tidak ada orang, tak ramai orang sempurnakan buat tu. Itu Nabi bimbang. As-salah, jaga semayang. As-salah, ingat ke semayang. As-salah, kena kawal semayang, jangan tinggal-tinggal tu. Hak sempurna tu. Itu hak sempurna tu nak. Kalau semayang untuk orang awam ni, Allahu Akbar itu saja, itu biasalah tu. Biasa. Tapi semayang sempurna tu dia nak. Itu dia. Kalau kita sembahyang dia di samping suami kita di rumah, kita depan suami kita belakang belah kanan tu. Habis sembahyang gitu ni, bisalam gitu gini, kita dapat tolak kita sembahyang sunat. Pindah sikit baik. Orang pun dekat tolak dia sembahyang sunat juga. Pergi kat lain sikit. Itu kaedah kita belajar fiqh secara kemahiran. Sebagai pandai, secara pandai, dia mahir sembahyang tu. Jangan di situ kerja di imam, bila sama sunat pula situ juga pindah sikit pak lain. Puan kita pindah pak lain bila sama sunat. Itu dia. Boleh sama sunat. Itu dia. Berzikir sangat boleh. Itu dia. Namun dengan telah dipenuhi zikir bukan yang lain. Kesunahan, sunat berzikir itu tidak berakhir sebab melakukan solat rawatib. Lepas kita sembahyang rawatib, sembahyang fardu, lepas tu kita sembahyang sunat fardu tu, sembahyang sunat zuhur katakanlah. Walaupun kita sembahyang fardu, lepas tu kita sembahyang sunat rawatib tadi, sembahyang sunat zuhur, tidak butuh untuk kita ingat kepada Tuhan berzikir. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. Aku istighfar pada Allah yang hidup, yang berdiri sendiri, dan aku bertaubat denganmu ya Allah. Baca dah sampai 3 kali sekurang-kurangnya. Boleh lagi kita berzikir. Walaupun lepas sembahyang fardu kita buat, lepas sembahyang sunat kita buat, lepas sembahyang sunat tu kena istighfar juga. Sunat maknanya itu sunat juga. Pendek-pendek dah. Astagfirullahalazim ya Allah, aku mohon ampun padamu ya Allah. Ampunlah mana apa dosa aku tu dan surah amalan tu nak dihapuskan ya Allah. Kiranya Allah hapuskan, kiranya Allah buangkan, kiranya Allah gobarkan dosa amalan kita. Dosa gitu. Tu istighfar. Tu dia. Barulah kita mulai rasa kasih dengan sembahyang. Rasa lega dengan sembahyang. Jadi sembahyang ni senang sekali. Kita kena tahu basic dia
nak melegakan hati dengan Allah, nak mencerahkan jiwa kita dengan Allah, nak berjernihkan hati kita ingat pada Allah. Itu rahsia sembahyang. Itu dia, itu rahsia sembahyang. Jadi kalau kita sembahyang dengan tidak tahu matlamat sembahyang guana ke, rasa seronok berakhir sembahyang tu, kasih tahu tu bagaimana ke, tak mahu belajar. Sembahyang jugalah. Sembahyang bangun qiyam, bangun qiyam, bangun qiyam, bangun qiyam. Lepas sembahyang tu tak ada muhasabah. Aku sembahyang tadi berasa guana ke? Tak berasa apa-apa. Jaga tu. Jaga tu, meniaga tak untung. Biar ada rasa manfaat, lega hati, biar ada zuk, biar ada tenang hati kita, biar ada ralik hati kita tu, biar ada zuk hati kita tu, biar ada jiwa kita berasa lega. Allah lega, Allahu akbar. Biar ada waktu rahsianya. Dia ada tiga. Ada tiga perkara ni sedang molek. Sedang molek. Ibaratnya zaman dulu, masa Jepun dulu kan, kalau mak kita dia nak jerang air, jerang tu masuk air tu, masuk nasi, dia buat tuku. Buat tuku tu ada 3 tiang itu. 1, 2, 3 tiang. Sedang molek. Kalau buat 2 tiang, ubah kendir tu terbaliklah. Tak kemah, buat 3 tiang. 3 tiang. Ni tiang ni, tiang ni tiang satu, ni tiang. Ubah. Puyuk dah. Tak balik lah. Kalau tak ada tiang, terbalik lah. Sama juga semayang ni. Kalau orang belajar geometri, dia panggil triangle. Triangle maknanya 3 tiang gitu. 1 tiang, 1, 2, 3 gitu. Biar cukup orang sedang molek ni. Kalau buang rubuh ni. Dalam semayang kena ada 3 segi juga. Pertamanya dia panggil rukun qalbi, rukun hati. Kalau hati kita tu tidak betul dengan semayang tu, penuhlah semayang kita. Rukun qalbi mana niat hati kita di semayang tu kerana-Mu ya Allah. Allah, ingat dia. Itu rukun qalbi dia panggil. Orang semayang kalau tidak ada niat semayang tu nak kepada kasih Allah, rahmat Allah, kerana Allah, jangan harap hak belakang tu jadi sempurna. Hukum qalbi maknanya peraturan semayang kita buat itu betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hukum qalbi. Allah, ingat ke dia semata-mata. Allah, itu hukum qalbi dia panggil. Hukum qalbi satu je, iaitu ingat pada Allah dengan ikhlas. Jangan ingat lain. Allah, ingat kita jadi imam. Apa ingat kita jadi imam? Kata kita jadi imam dah kan, ingat apa lagi? Kita pergi semayang tu Allah tu, kita jadi imam dah. Masuk saja dalam keadaan imam kita tu, kita jadi imam. Jadi sebut Allah tu, apa kita nak ingat imam pula mana? Kita niat dah di niat tu. Allah tu ukur hati kita tu, mana ingat kepada Allah. Bila sebut Allah tu, al-huduru ma'allah, hati kita hadir dengan dia. Hadir tu cakap ayat, mana panggil hadir dengan Allah, hadir dengan nama Allah. Mabzujun bin muhabbah, rasa kasih Allah. Rasa kasih tahu, sejuk hati, tenang hati, segera hati, jinak hati dengan Allah. Itu dia Allah. Itu dia.
Wa akbar tu maha besar. Tahu maha besar tu mana? Dia hebat. Kita tak sombong kan dia? Tak boleh sombong. Ingat tunduk Allah. Tak sombong. Tak degil dia. Lembut hati dengan dia. Sebab dia maha besar. Kita tak sombong dengan Tuhan tu. Khusyuk kita dengan Tuhan. Itu rukun qalbi dia panggil. Ke hati. Itu satu segi. Segi yang kedua dia panggil rukun qauli. Bacaan sembahyang. Macam kita baca Fatihah. Tak. Apa sebab kita baca Fatihah belam diri? Apa sebab kita baca Fatihah belam diri? Apakah niat kita? Kita berdiri itu, kata ulama tasawuf, ibaratnya sebagai kita berdiri daripada mahsyar kelak. Orang susah payah, menangis, meratak. Ada orang jalan atas perut. Macam mana orang berjalan atas perut? Boleh ke jalan atas perut? Dalam kitab dia kata ada orang jalan atas perut. Ada orang jalan atas apa ni, peluh dia sampai dekat leher. Ada orang jalan tinggal tunggang macam guli batin. Itu orang maksiat lah tu. Orang tanya kita, dah macam mana ustaz? Orang berjalan atas perut, dah jalan ke mana? Dia tak faham lah, ya, tak faham. Macam kita orang tanya kita, ustaz, orang jalan atas perut macam mana? Kan perut kita ada kaki, ya? Jalan atas kaki. Dia tak faham. Ular berjalan tu bukan atas perut. Ular. Tahu ular? Ular kan? Dia jalan atas perut kan? Tapi kaki tak nampak orang. Sem jalan laju. Ya. Atas perut tu gitu lah hebatnya. Orang tak pernah sujud pada Tuhan semayang. Itu ibaratnya. Sebab tu kalau kita berdakwah, orang tanya, ustaz cakap apa gitu? Adakah orang jalan atas perut? Tak tu. Ya kan mak kalau tak percaya, tak rasional kata dia. Jawablah kita, awak dah tengok ke? Itu ular tu. Jalan atas apa? Ada kaki atas perut kan? Gitulah ibarat orang yang tidak pernah sujud pada Allah. Itu cara dia. Itu dia. Jadi kita berdiri cacang tu baca Fatihah tu, ibarat kita berdiri ke ready tu. Susah payah senang kita dapat rahmat Allah, syafaat Nabi. Oleh tu orang langgang dia minta tolong. Tolong seorang itu budak kecil ambil cetong air. Cetong air ada air situ. Umi, abi, ibuku, makku mana? Mak ibu dia, wai, mak ni ayah kata ayah ni ayah awang ni. Beri air. Pasal anak mata kecil boleh siapa benda ayah mak. Itulah dia. Hari ni dah bunuh anak lah perut dah. Tu dahsyat lah ni. Bunuh anak lah perut senang je. Pergi hospital tu, apa beg tu buang kacau walak tu. Umur 4 bulan lebih dah. Tu cara. Tu semua sekali jenayah kanak-kanak. Itu dia. Jadi kita berdiri sembahyang tu, cacang tu maknanya ibarat kita khusyuk pada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji pada Allah kita. Ar-Rahmanir, Tuhan beri rahmat pada kita. Nak benda lagi. Alhamdulillah, puji kita pada Allah. Masih berdiri tu, sihat kita, lega kita. Orang lain nangis mengatak. Alhamdulillah. Tuhan mana? Rabbil alamin. Tuhan yang bela kita, jaga kita. Tuhan yang memelihara alam. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan beri rahmat kepada kita. Itu dipanggil rukun qauli. Kena baca Fatihah tu. Malik Yaumiddin, hari kiamat. Pada masa itu kita berada Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami ibadat pada Engkau. Kami minta tolong pada Engkau. Nak minta tolong siapa lagi atas dunia ni kalau tidak dengan dia? Sebab kita balik ke sana. Itu dia. Banyak benda bermasalah
tak dapat jawab di sini. Banyak benda yang bermasalah di dunia ini kita buat tak dapat jawapan sini. Pahala kita puasa, pahala kita semayang, tak ada lagi. Pahala kita buat baik pada orang, pahala kita sedekah pada orang, tak ada lagi. Pahala mesti ada. Pahala kita buat jahat, mesti ada jawab jahat ni. Tak dapat lagi dapat kita temu lagi. Jawab ada di sana. Apa kita buat di sini, buang sana. Buat baik sini, buah di sana. Ada kesan di sana. Macam kita juga, kita tanam buah mautang. Tanam benih dalam kebun kita. Dah. Buah di mana? Buah dia kita nak dapat tu dalam pasar. Jual buah tu boleh pitih tak? Kita buat gitu lah. Tanam di akhirat, di dunia sampai ke akhirat. Sebab tu kata Nabi, barang siapa yang tanam pokok di luar bandar, dibuka tanah baru, pokok subur dan berbuah, datang burung ambil makan, petik buat lagi, nak beri makan kanak dia pula dia, maka kerja itu jadi akhirat kelak, pahala besar. Itu kerja dunia jadi akhirat berubah. Itu dia panggil muhakatus surah. Maksudnya gambar dunia ni siapa di sana jadi objek. Orang yang baca surah Al-Baqarah, Ali Imran tu atas dunia ni, dua surah tadi kita baca atas dunia ni, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, siapa di pada masa kelak kita senyum tengok langit. Oh, ada awan, sejuk kita, smooth kita, tenang kita, macam air condition keadaan tadi. Benda bacaan tadi jadi awang, jadi macam apa dia pakai payung, kita balasang. Takkanlah tu baik tak ada balasang, takkanlah tu jahat tak ada balasang. Kau tidak begitu, habis punah masyarakat manusia. Maka tak ada dosa, tak pahala kau. Mesti ada pahala, mesti ada dosa. Itu cara dia. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan yang benar. Jalan benar kita minta atas dunia, jalan apa? Jalan Nabi-Nabi, jalan Rasul-Rasul lah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang terberi nikmat kepada manusia, jalan Nabi-Nabi. Jalan Rasul-Rasul lah, ajaran dia. Ladhalin amin, bukan jalan sesat, bukan jalan Yahudi, bukan jalan Nasara. Itu jalan sekular, jalan dunia saja, tak sampai ke akhirat. Itu dia panggil rukun qauli nama dia. Itu dia hukum qauli, hukum fi'il, hukum qalbi, hukum qauli. Kita baca itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Berasa rahmat hati kita, rahman. Berasa rahim, sayang hati kita. Bismillah dengan nama Allah. Allah mana itu? Ar-Rahman, rahmat pada kita. Ar-Rahim, dia sayang pada kita. Kita ingat dia sayang. Bismillahirrahmanirrahim, ada si sayang, lega hati ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji padamu ya Allah. Itu dipanggil rukun qauli. Itu cara dia. Dan ayat pun juga. Jadi rukun fi'li, rukun qalbi, hati kita niat pada Allah tu, semaya ingat pada Allah Ta'ala tu, biar kita ada apa ni, khusyuk, tawaduk. Itu dia hukum qauli, bacaan-bacaan tu biar kita kerti makna-makna dia tu. Lepas tu lagi hukum apa? Hukum fi'li. Hukum fi'li macam kita bangun, kita rokok, kita sujud, kita baca tahiyat tu. Hukum fi'li ni dia bergerak. Dia bergerak. Kita bangun, bangun tu isyarat kita hormat kepada Allah. Ingat kita ayat-ayat. Kita rokok tu hormat kepada Allah. Kita sujud tu kita mengendahkan diri kita kepada Allah sebagai hamba. Masa itulah kita rasa kita ni dekat dengan Allah, hampir dengan Allah. Hati kita dapat mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama dia tu. Jadi hati kita ketika itu dia dapat beri kepuasan. Puas hati kita. Kepuasan tahu? Satisfaction, satisfied. Tu sujud tu berasa nanti ni, berasa.
ada gerakan hati. Gerakan hati, ada suara hati, ada rasa hati masa sujud tu. Kita sanggup letak dahi kita hak tinggi kepala kita bubuh atas tanah. Sanggup letak atas tanah. Dua tangan letak atas tanah. Dua kaki letak atas tanah. Tanah tu buat tangan Tuhan. Bekal Allah Ta'ala buat untuk kita untuk sujud pada dia. Jadi hati sera dengan dia. Itu masuk bagi hukum fi'li dia panggil. Itu dia hukum qalbi. Kerja hati kita ingat pada Allah. Hukum qauli, kita baca Fatihah tu nak menandakan kita ni ada pegangan hidup. Puji kepada Allah, ibadat kepada Allah. Dan kita hendak Tuhan tunjuk kita jalan-jalan yang benar, jalan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Hukum qauli pula, iaitu kita bangun ingat kita memuliakan Allah, ingat akhirat kelak. Rakaat kita tawaduk pada Allah. Sujud kita khusyuk pada Allah. Masa itu kita dapat menzahirkan rasa hati kita ni, dapat berasa hamba Allah, dapat rasa jinak dengan Allah. Artinya dapat rasa suasana hati kita lembut, hati sejuk, hati tenang, hati. Jadi berakhir pula kita semayang tu. Itu kesan dia. Mari semayang sejuk hati. Kena kita buat ibadat, kena kita makrifat Allah, kenal Tuhan tu, kita kena buat ibadat tu, kita kena berzikir tu, biar ada kesan perubahan. Macam kita buat satu perancangan, buat kebun, nak apa? Kita buatlah pagar dia, buat rumah besar, kita ni tanam. Nak apa tu? Nak cari rezeki halal, nak dapat hasil pertanian kita tu, menambahkan pendapatan kita untuk kita hidup dalam masa jangka ini, hidup kita sampai ke akhirat. Kita kena rancang juga semayang kita tu. Macam mana semayang orang soleh, macam mana semayang orang soleh-soleh zaman dulu, macam mana semayang Nabi-Nabi, Rasul-Rasul zaman dulu, macam mana semayang orang pandai-pandai, orang alim yang beramal macam mana. Hak tu yang kita turutnya. Hak yang kita belajar fiqh saja, Masya Allah, apa nak buat? Tambah rencang sikit lagi, rancang sikit lagi. Semayang fiqh naik kepada semayang tarikat. Tambah naik sekali lagi, semayang dalam bentuk hakikat. Semayang ada dua benda. Satu, semayang ada pada nama. Yang kedua, semayang ada pada makna. Semayang yang ada pada nama, saya semayang zuhur tadi, semayang sungguh. Saya sungguh semayang dia. Tapi kesan semayang tadi tak nampak pada dia. Dalam semayang tadi dia tak berasa kepuasan, dia tak berasa sejuk hati. Itu semayang. Semayang pada makna derti. Makna semayang itu ialah kita nak menzahirkan hati kita ni, biar rasa hati kita ini rasa apa tu? Ada rasa berjaya, dapat mendekati Allah. Kalau disebut Allah ada di sini, Allahu Akbar, Sami Allah. Biar ada satu kesan hati kita itu berasa, bila sebut Allah hati kita berasa manis. Ingat manis, berasa lega. Allah lega, Allah rasa manis, Allah berasa sejuk, Allah berasa rela dengan Allah, Allah berasa dekat dengan Allah tu. Dengan nama saja tu, hak lain banyak lagi, berasa mesra dengan dia tu. Sebab benda ni sebut dalam Quran, wa aqimis salata li dzikri, dirikan semayang untuk ingat pada aku. Satu peringkat. Peringkat kedua hak nunuk,
ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bila sebut Allah, tenang hati. Itu Allah tenang hati. Amalkan benda ni sebagai satu training, sebagai tu tahap la ilaha illallah, la ilaha. Amalkan benda biar sejuk hati. Jangan sampai semayang tu pada peringkat ilmu fiqh saja. Dia sampai pada ilmu tarikat. Ilmu tarikat ni dah semayang tu ingat iman kepada Allah. Dia ada 4 peringkat tuan-tuan. Saudara-saudara, ada 4 peringkat kita belajar ilmu. 4 peringkat. Ingat ya, ada 4 peringkat kita belajar ilmu. Kita kena muhasabah. Kita kena reti peringkat mana yang paling sempurna sekali amalan kita gitu. Ya. Yang pertama, kita beramal kerana ada ilmu. Dah kalau tak belajar, tak jadi tak. Ada ilmu. Kita belajar semayang ilmu dalam kitab fiqh. Ustaz ajar dulu buku semayang ada 3 belah. Ada niat, ada baca-baca, ada rukuk, ada tidak, ada sujud, ada baca tahiyat akhir, ada salam. Itu ilmu dia panggil. Ilmu 3 belah. Semayang ada 3 belah. Ilmu. Ramai orang pandai semayang. Ramai. Bila-bila benda semayang tu qiyam, niat, baca Fatihah, sujud, tidak, sujud yang kedua berdiri betul, niat, baca Fatihah, rukuk, tidak, sujud, duduk, bangun balik akal kedua, akhir sekali baca tahiyat akhir bersalam. Itu fiqh. Boleh? Boleh. Itu ilmu. Yang kedua, kerana ada iman. Pekat iman. Pekat iman ni, dengan ikhlas saya nak beritahu, iman yang dikehendaki dalam ilmu hakikat semayang, sebenar-benar semayang lah. Iman yang dikehendaki dalam hakikat ilmu semayang ni, iman ni maknanya lah hati kita beriman pada Tuhan tu bukan nak reti ketingnya saja. Hati kita bila kita sebut Allah tu, biar hati kita tu dipanggil al-hudur ma'allah. Hati kita tu rasa hadir dengan dia. Hadir maknanya tak lupa dengan, jangan tinggal dia. Dan semayang kita, iman kita dengan Tuhan tu adanya kecerahan mata hati. Cerah hati kita. Cuba banding, saya percaya pada Tuhan Allah Ta'ala, itu lain. Itu ilmu sifat 20. Saya rasa cerah hati, dah semua. Itu ilmu tarikat dia panggil. Jalan untuk sampai ke Tuhan. Saya ulang balik. Beriman, satu ada ilmu tadi, ilmu semayang kita reti belajar ilmu fiqh tu. Untuk orang awam fiqh tu. Tu jalan syariat. Jalan tarikat ni ialah jalan orang beriman. Orang beriman digunakan semayang dia itu dengan ada iman dia kepada Allah. Apa makna iman? Iman tu ialah kecerahan hati dia itu dengan Tuhan, sehingga rasa hati dia itu tenang dengan Allah. Itu makna iman. Iman tu makna as-sakinah, tenang hati, wal ikhbat, hati dia dapat menarik kepada Allah Ta'ala tu. Itu makna iman. Makna iman tu daripada perkataan amana wa amanahum min khawf. Hati dia ada keamanan, hati dia ada aman lah semayang tu. Aman, tenang lah. Itu makna iman. Iman sifat 20 tu, itu bab ilmu usuluddin. Kita bahas ni berkenaan ilmu ni, ilmu hakikat ni, hakikat semayang. Tu dia. Jangan ambil tu. Ambil tu sifat 20 kita ingat semayang, bukan hak tu. Hak ni. Iman dalam amal ibadat ni ialah rasa ketenangan hati, cerah hati dengan Tuhan. Itu makna iman, aman hati kita. Tak ingat Tuhan tu, jadi aman hati kita, tenang hati kita. Tenang hati kita tu.
Ingat Tuhan tu tenang hati. Itu ni iman. Jadi amal kita ada dah, iman tu kita tenang ni Allah ada dah. Yang ketiga, peringkat kita beramal. Mesti ada amal. Kalau ada belajar ilmu, ada iman tak beramal, apa? Cakap aja kosong tak jadi. Kena amal pula. Bila ada tiga ni, ada ilmu, ada iman yang ingat Tuhan tu, rasa tenang hati. Amal kita dengan semayang tadi, kita buat semayang tadi dengan ada iman, hati kita ingat Tuhan dan sebagainya. Kita kena muhasabah, kena test diri kita. Kita kena tengok kesan daripada kita berilmu, beramal tadi dan beriman tadi, adakah tidak dalam tiga proses tadi kita ada ilmu fiqh, kita buat sembahyang kita ada iman dan sembahyang, tak ingat lain dan amal kita dan kita beramal, kita sembahyang sungguhlah, mana tak tinggal-tinggal sembahyang tu misalnya hak perdu syukur ni. Adakah tidak dalam sembahyang kita itu ada satu pengalaman hati kita? Ada tak? Cerah hati lah ya. Tenang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat itu. Selamat itu. Ada tak begitu? Ada rasa confident kita, ada rasa happy, ada rasa satisfaction, puas hati kita semayang tu. Ada tak kesan dia sudah semayang tu, kita rasa kita puas hati ya. Walaupun tak banyak, rasa puas hati. Apa makna puas hati? Rasa signifikan. Aku panggil signifikan, maknanya ada rasa manfaat semayang tu kita rasa. Keindahannya, rasa manis sebut Allahu Akbar, manis rokok Allahu Akbar. Yang tidak tu ingat Allah, sujud semanis dengan ada zauq, ada taste, ada feeling, ada puas hati dengan Tuhan Allah. Ada. Bila ada ilmu kita ada, iman kita ada, amal ada, dan kesan beramal tadi ada manfaat pada kita ni, ada utility dia tu, ada manfaat tu, ketenangan tu ada nanti kita, baru dia panggil as-solah al-kamilah, supaya yang kamil. 4 perkara ada tu. Ada ilmu, ada iman, ada amal, ada kesan. Tiba amal tu dapat manfaat, tenang hati dengan Allah. Kan Allah. Iman kita kau teguh, amal kita buat manis. Nak apa lagi? Rahmat namanya. Rahmat Tuhan tu lah tu. Kita nak balik Tuhan, hak tu masuk syurga kita. Tak ingat ada syurga, tak ingat neraka dah. Pasal rahmat di situ dah beri. Kita tak bergantung pada amal kita, kita bergantung rahmat Allah. Itulah kita dapat syurga kerana rahmat Allah. Cuba try. Didik kan, kita kena educate hati kita. Kita mesti educate, mana kena latih hati kita ni, didik hati kita biar selalu berzikir Allah 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 Akbar Allah Akbar Allah. Biar sejuk. Dapat kita jelmakan dia dan sebab kita dapat kita integrasikan, dapat kita panggil sini integrasi, sepadukan 4 peringkat tadi: ilmu, iman, amal dan kesan. Itu dia panggil kepandaian kita, kemahiran kita dalam bersembahyang. Ramai orang sembahyang tak pandai, ramai orang sembahyang tak mahir, pasal dia tak berguru. Dia berguru tu berguru macam mana? Guru pekah aja. Cara nak kosong tak khabar, cara nak warak sembahyang tak tahu. Baca endah bagus dah tu, tapi kesan hati tu berasa puas hati dengan Allah tu, kena hati dengan Allah, masa hati dengan Allah tidak menjelma, tak terjali hati. Itu sembahyang orang awam nama dia, sembahyang awam tu kena jaga benda tu. Sebab itu Nabi pesan, Nabi kata, tengoklah pada Sayyidina Abu Bakar tu, tengok Sayyidina Abu Bakar tu. Sayyidina Abu Bakar ni, kata Nabi,
Semayang dia macam semayang kau haji awak dah. Tidak ada lebih pun semayang kau dengan semayang Sayyidina Abu Bakar. Dia kata sahabat dia, sahabat aku, ma fadalakum ala Abi Bakrin, tidak ada kelebihan pun Sayyidina Abu Bakar tentang dia semayang tu. Awak semayang fardu, dia semayang fardu. Sayyidina Abu Bakar sunat, awak semayang sunat. Tak ada lebih apa-apa. Tapi kelebihan Sayyidina Abu Bakar, Nabi kata wa innama, sesungguhnya kelebihan Sayyidina Abu Bakar tu bila hati dia di sudur, hati dia tenang dalam semayang. Kelebihan dia tenang dalam semayang, kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Kita kena carilah. Sebab itu Nabi kita sini berpesan ni pesan arihna bisolah, tenanglah hati kita dengan semayang. Nabi pesan kan sebelum semayang, Nabi pesan arihna bisolah, biarlah tenang hati kita dengan semayang, istirahatlah hati kita sebelum semayang tu. Ini dia pesan. Itu dia. Begitu juga apa ni, Syekh Qadir Al-Jilani, anak-anak murid dia kata, kelebihan aku, kata dia, kata Syekh ni, tak ada lebih apa-apa pun sama dengan kamu. Tapi bila aku semayang, wajib elak Quran, hati aku jadi tenang. Sorry sudu as-sabru, sabar ada di dalam semayang. Sabar tu ada dalam semayang dia tu. Apa ni sabar? Rela semayang kerana Allah. Sabar semayang kerana Allah. Sedap, manis dan sejuk hati jinak dengan Allah Ta'ala. Itulah kelebihan orang semacam Syekh Al-Jilani dan Sayyidina Abu Bakar. Ambil contoh dia ni. Walaupun tak banyak kita boleh manfaat, tapi ambillah contoh. Sekiranya Allahu Akbar tu, sami Allah, sebut Allah tu, hati kita sejuk hati. Itu cara dia. Itu rahmat tu. Rahmat tu sampai bila pun dia buah di akhirat kelak. Jadi rahmat akhirat. Rahmat dunia ni disebut Allah tu buah di akhirat kelak. Jadi amalan dunia jadi amalan akhirat pula. Itu dapat nikmat Allah. Itu masuk syurga kerana rahmat. Nabi tak kata dengan semayangmu dapat rahmat. Nabi tak kata dengan baca Quran dapat rahmat. Nabi kata seseorang itu tidak akan masuk syurga oleh sebab amalan dia. Seseorang itu masuk syurga yang disebab rahmat Allah. Semayang lah. Semayang kerana perintah Allah, li ta'budi, kerana ibadat. Bila Tuhan beri rahmat pada kita, okey lah, selamat kita. Sebab akhir kelak tu kita tahulah Nabi masuk syurga tu, Sayyidina Abu Bakar ada dah situ, Sayyidina Bilal ada dah. Tapi orang yang paling awal sekali masuk syurga Nabi kita Muhammad SAW. Dia tahu orang ni masuk. Nabi orang mula sekali masuk syurga kelak. Itu dia. Nabi bila komen. Orang macam ni gini orang ni. Macam Abdullah bin Ubay gini semayang dia, munafiki. Macam sekali Al-Jalani gini semayang, Imam Ghazali gini semayang, tugu-tugu soleh begini dia semayang dia. Semayang itu umul qurabat, induk segala ibadat ialah semayang. Semayang, kita kena semayang tu. Semayang bergerak gini, itu semayang dari pergerakan badan, itu hak zahir. Alamat kita sembah ni, sembah. Kadang-kadang kita sembah gitu, isyarat apa ni? Nak buang ingatan kita ke dalam akan Allah, buang apa yang ada ingatan kita lain, kita buang Allah akbar sini. Isyarat ada belakang tu. Isyarat itu cara dia. Itu jelas tu. Jadi semayang ni kita kena jagalah. Buat tu biar berisi, biar tu buat tu ada kaedah. Biasanya kita semayang tu kita ikut orang, ikut ayah kita semayang. Tapi perancangan kita untuk menambahkan ilmu kita dan amal kita dan pengalaman kita dan kepandaian kita semayang tu, kita tidak tambah. Macam mana kita berzikir Allahu Akbar? Macam mana kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Apa benda maksud dia? Macam mana at-tahiyat mubarak sesuatu libah? Apa makna tahiyat situ? Apa isyarat kita rokok? Apa saat tidak? Apa saat kita sujud? Kita tak baca benda gitu. Cuma dia kata rokok mesti begini.
berdiri mesti berdiri tegak 90 darjah ni. Tapi pengisian dalam masa berdiri isi dengan apa? Kita tak baca tu. Tu cara ni kena jagalah. Kemudian kita letak dari kita atas kanan ni. Benda sini ada ni. Letak dari kita masa sujud kan. Benda apa di sini? Benda apa dalam otak ni? Kemudian kita bila kita sujud, bagaimana jantung kita berkembang? Sujud kan, jantung kita berkembang, lega semua. Lega. Kita dekatnya otak kita dengan buatan Tuhan ni. Kanuk dia. Tu cara dia. Semayang dia dari segi perspektif ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu ma'rifat atau hakikat. Itu cara dia. Boleh molek ibadat kita. Habis. Dia kata lagi sunnah penggandu dari bawah, sunnah berpindah dari tempat solat untuk melakukan solat lain, baik fardu atau sunnah. Maknanya bila kita semayang dah fardu sini, nak solat sunnah pula bagi tempat lain lah. Cari tempat lain sunnah. Yang semayang fardu situ, solat sunnah itu sunnah kita pindah tempat lain supaya kita dapat rasa belaka sungguh masjid ni ada tempat belaka. Akhir kelak saksi tempat tu, dia kata ustaz semayang sini, orang kata ustaz semayang sini, orang kata ustaz ni, gitu lah. Mana bukaah dia, bukaah masjid tu tempat ibadat orang zaman dulu. Dia menjelma akhir kelak, dia akan menyata tempat tu, menyatakan orang ini di sini, orang ini dekat aku, orang ini dekat aku. Itu dia kesan ni. Boleh berkata-kata ketika itu tempat tu. Sunat berpindah dari tempat solat semayang tu untuk melakukan solat lain sebaik atas semua fardu. Semua fardu ni hak qada ni, hak qada atau sunat, agar tempat yang baru itu turut menyaksikan tempat tu. Bahasa Arab bukaah. Bukaah tu tempat tu duduk situ, sini bukaah tu dia saksi kita tu. Dia akan berkata-kata kelak tu dia menyaksikan kita. Kalau memang tidak terhalang adanya keutamaan semacam itu, kalau tidak menghalang, kalau kita nak keluar ni tak boleh, penongsoh ni Arabi Salam dah kedah, kita nak pindah tempat lain sakok orang, semacam situ lah. Ini kalau ada teluh jalan ke lain, boleh tu semacam tempat lain. Kalau orang ramai tu tak boleh jalan, kita nak keluar pergi semacam situ, orang ramai sangat, itu tak apa, semacam situ lah juga, pasal pindah lah. Itu dia. Kalau memang tidak terhalang adanya keutamaan semacam ia sudah berada pada soh pada depan dia, depan sekali. Babi salang tu dia nak keluar, nak sembahyang sunat, tempat lain pula tak boleh pasal orang ramai sangat, macam masjid besar. Maka dia sembahyang tempat itulah juga. Orang lain tak lari lagi, nak pindah lagi, kita pun dah sunat. Itu lah. Dapat pahala tak? Itu dia. Fa'ilam yang takil fasolah bikalami insan. Kalau tidak mahu berpindah tempat supaya memisahkan dua solat itu dengan berbicara dengan lain. Kalau sekiranya kita tak mau pindah tempat lain, nak sembahyang tempat tu juga, lepas sembahyang fardu, lepas sembahyang fardu, sepatut niat kita nak sembahyang tempat lain, sembahyang sunat dapat pahala lagi. Tapi kita mau pindah, duduk situ juga. Boleh juga kita cakap dengan orang lain situ, apa khabar Cik Bakar, apa khabar Apa Bakar Cik Khabar tu, boleh itu boleh pahala juga. Asalkan kita jangan sambung sembahyang fardu dengan sunat tadi, kita cakap dengan sepatah dulu, tak apa khabar tuan, apa khabar, dia duduk di mana ni, boleh juga sembahyang situ. Kita pisahkan tu dengan benda-benda yang lain, sama kita tanya khabar dan sebagainya, boleh juga, dapat pahala juga kita sembahyang situ, tak payah pergi tempat lain. Itu dia.
Wa naflu li ghairil mu'takifi bi baiti afdalu in amina fautahu aw tahawun bihi. Melakukan sembahyang sunat selain daripada orang sedang iktikaf, berpindah tempat ke rumahnya adalah lebih utama. Kalau kita nak masa sunat ni, sungguh ni sembahyang sunat, lepas kita sampai tu nak sembahyang sunat ya, lebih baik kita sembahyang di rumah kita. Rumah kita dekat. Zaman dulu masjid dengan rumah kan dekat sangat. Kalau kita bukan iktikaf, orang iktikaf. Kalau orang iktikaf situ dia sembahyang. Orang iktikaf di masjid kan, pas sembahyang iktikaf situ lah, tak apa tu situ dia. Tapi kalau tak iktikaf, boleh juga kita sembahyang di rumah kita. Itu lebih afdal. Pasal apa? Sembahyang sunat di rumah lebih afdal kerana tidak mengganggu hati kita. Melihat situ sini orang. Rumah tu seorang diri dalam bilik sembahyang kita tu. Tu afdal di rumah. Itu dia. Sembahyang sunat afdal di rumah. Tak tak? Sembahyang sini tak apa juga. Itu dia. Kalau kita iktikaf maknanya sembahyang sini di masjid lah, sebab iktikaf di masjid. Itu dia. Illa fi nafilatin al-mubqi' lil jemaah. Kata dia, jika tidak dia khawatir akan kehabisan waktu atau dapat diartikan sebagai pengabaian, buat ringan-ringan, dan kecuali untuk solat sunat orang yang berpergian ke jemaah di masjid. Kalau orang pergi sembahyang hari Jumaat, pergi awal, dia nak sembahyang sunat pergi awal, tak payahlah sembahyang situ pasal pergi awal ada masjid, tak kena balik pula sembahyang sunat. Itu cara dia. Atau salam sunat yang disunatkan berjemaah, atau sembahyang duha berjemaah buat di masjid tu, atau solat Nabi yang melakukan di masjid seperti sembahyang duha tu, sembahyang di surau tak apa. Jadi kalau benda tu berhubungan kita ada dalam masjid tu, kita duduk iktikaf di situ, sembahyang sunat di sini lah. Kalau tidak, di rumah kita lebih baik kerana tidak ada gangguan. Itu cara dia. Sembahyang sunat ni sebenarnya sekali asal dia sembahyang di rumah, asal dia. Asal mereka jemaah tak apa lah. Sembahyang jemaah sunat tak apa lah. Pasal apa? Pasal di rumah tu lebih tenang. Pasal di masjid ni kalau sebenarnya jadi terganggu banyak. Tapi bukannya haram, lebih afdal mana di rumah. Kecuali seorang jemaah sunat tak apalah, seorang tu haram ramai tu. Wa ayakuna intiqal ma'mum ba'da intiqal imami, hendaklah makmum itu berpindah tempat itu sesudah imamnya berpindah. Kalau kita sembahyang imam baca wirid, kita baca wirid lah. Wirid kita ajar dulu kan, wirid imam qasyasi kan, ya habis tu imam habis tak habis lah. Tapi kalau sekiranya imam tak habis lagi wirid, kita tembus lari dah, itu maknanya tak sunat lah tu. Gitu dah tu, bukannya haram, tak sunat, tak betul. Begitu. Sunat bagi orang solat menghadapi sejenis dinding atau tiang, iaitu segala sesuatu yang tinggi 23 hasta ke atas dan jaraknya dengan tumit lebih kurang 3 hasta. Kalau kita nak semayang di masjid ya, ini banyak orang yang tidak berapa nak ada tahu. Banyak orang tu dia tak ada pengalaman. Bila dia masuk di sini ke masjid kita ni kan, atau pergi masjid jemaah, atau pergi masjid jamaah sembahyang jamek tu, sembahyang Jumaat tu, kalau nak sembahyang sunat, kita kena, bukan kena wajib ni, kena sembahyang tu tepek sini kat dinding. Tujuannya supaya orang tak lalu. Kalau kita sembahyang sini, tak tu, sunat kita letak beg tu depan supaya jangan orang lalu depan kita. Itu sunat. Kita tak faham tu. Maknanya kita cari tempat yang tak mengganggukan kita sembahyang.
Kalau semaya tengah ini orang ganggu kita, orang lalu lah, budak berlari lah, dia sunat kita semaya menghadap jidar dinding supaya terpelihara kita daripada orang lalu masa kita semayang tu. Kata Nabi, kalau seorang tu lalu depan kita, ingat ayat, kita tak ubuh apa ni, tak ubuh apa ni dinding depan tu, benda macam tukar ke atau beg ni berdepan tu, orang lalu, kita sudah salah, dia sudah berhasil. Nabi suruh kalau nak semayang menghadap sesuatu depan kita untuk menahan orang lalu. Jadi kita semayang tengah ni, orang lalu kita nak marah, salah kita, salah dia, dua salah, dia salah, kita salah. Nabi kata semayang menghadap dinding, menghadap tiang. Tapi bukanlah sembah tiang, alih sikit kepala kita tu, jangan menghadap macam tiang, alih sikit belah kanan. Boleh faham tu? Maksud begini, kalau kita semayang di mana saja, tengah padang pasir ke, di rumah kita ke, dalam masjid surai ke, hendaklah kita menghadap sesuatu depan kita tu untuk menahan orang lalu depan kita semayang. Bila kita tahan benda satu tu, orang tak lalu depan kita, orang kot lain. Satu. Yang kedua, kalau kita semayang tengah gini, tidak sekat dengan beg ke, tidak, beg tu nak tinggi, beg ni kecil, rendah tinggi sikit, 2-3 setel. Ni setel 2-3 sekat ni, tinggi ni. Waktu yang ni nak pegang, boleh ni. Menghadap di sini, boleh. Ni setel lebih, nak sekat orang lalu. Kalau tidak buat gitu, nak bobek ni 2/3 setel ni, orang lalu, kita kata nanti kacau orang ni lalu. Sedang kita terus semayang, hati kita jadi pula judi dengan orang yang orang tu salah kita. Kita tak faham tu. Ada kau tengah semayang kita buat gitu, kena ubah benda depan tu, beg tu dah apa tu, ubah depan, orang tak lalu. Tapi kalau kita ubah beg gitu, orang lalu depan kita marah lah hati kita. Apa orang ni, marah lah hati. Kita semayang nak marah orang ke? Nak dengan Tuhan kan? Was-was kita semayang. Itu disuruh sitrah, maknanya ada dinding depan tu. Sebab dia beg ke ataupun belakang ni sikit, itu maksudnya. Boleh faham tu? Ya. 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 Ni ada kabur ni. Tu ada tu. Jarak dia tahu tu. Jarak sesudah tinggi tu 2-3 setel ke atas, dan jaraknya 3 setel. 3 setel ni satu sah dah, lebih kurang 3 setel. Banyak juga 2-3 sekat ni. Setel 2-3 situ. Kalau menghadap ni dah apa dah ni. Dia ni tiang stand apa ni? Stand ni dia duduk situ 3 setel. Tak apa dah, apa tak lalu ni sebab ada satrah ni. Ada dinding tu. Ada penghalang. 3 setel. Beg ni dia dapat kita diri. Tinggi beg ni dah sampai setel 2/3 setel. Tinggi tu. Sunat buat begitu. Jadi kita pun tak was-was dah. Bukan tu lebih selamat daripada orang curi beg kita tau. Orang curi kereta kita. Ini kita kunci kereta tepi kita, orang ambil kat belakang. Berapa kali dah berlaku begini kita. Curi kereta. Buat depan tak apalah. Ubah beg depan tu. Kalau orang kata, orang mana musafir pelik ya, ubah beg depan tu, kata dia. Ada orang buat gitu tau. Dia jahil tu. Dia jahil dah reti tu. Itu cara dia. Molek dah tu. Menghadap beg tu untuk menghalang lalu. Sekiranya kalau orang tu dia tahu tak baik kita di depan orang tu, sanggup dia terima sampai beberapa tahun berhenti. Dia hak kelak. Nanti usul semayang. Sanggup dia sampai 40 tahun tak apa. Mana? Tunggu orang semayang habis. 40 tahun tak apa. Macam mana? Sungguh ni Nabi kata kena buat pengadang depan tu ataupun
Jangan sembahyang depan bukit itu, melainkan ada kita gunakan benda objek tu 2/3 tu untuk menahan orang lalu. Kalau tidak, terganggu kita sembahyang tadi. Tu. Ya. Tak dengar leh mana leh. Gua ni ya. Nak dinding dulu. Dinding dulu mana confident kita orang tak lalu. Confident. Nak dinding tu mesti tak juga orang tua-tua dah. Kau nak rebah bukan dinding kau. Selamat dah. Dinding. Jidat dinding ya. Jidat dinding. Sunat bagi orang semayang tadi menghadapi sejenis dinding atau tiang. Tiang ni, tiang ini. Untuk menyekat orang lalu depan dia. Atau tiang, iaitu segala sesuatu yang tinggi 2/3 meter ke atas tinggi dia, jarak dia dengan tumit kita 3 meter. 3 meter ni satu sah lah dia. Satu sah jauh. Jarak ni lah. Jarak lain tu dengan lain depan. Jarak tu 3 meter tu. Lain panjang tu merah tu. Lain tu. Ambuh lain depan kita tu. Tu 3 meter dan kita semayang tu. Jadi bubek situ tak apalah. Selamatlah kita. Sunat ni, sunat aja. Bukan sunat. Untuk menghalang orang depan kita. Dan orang tadi kau lalu tu, dia sanggup, biarlah aku tunggu, walau tu semayang 40 tahun aku nak tunggu juga, biar dia habis baru aku nak lalu depan tu. So begitu Nabi kata. Alhamdulillah. Itu cara dia. Kalau tidak kemungkinan, kalau tidak memungkinkan supaya menghadapi sejenis tungkak yang dicakapkan, yang dicatatkan sebagai tonggak. Kalau lah tidak ada, ambil tukar, cacang gitu. Tukar kalau boleh. Ini tengah padang pasir ni. Padang pasir. Kalau tak ada tiang, tak ada apa, tak ada dinding, semayang tengah padang pasir, ambil tukar tu, cacang depan kita tu sejauh 3 meter. Itu sunat tu. Kalau masih tidak ada, tak bisa buat begitu, maka sunat membentangkan alas solat semacam sajadah. Kalau tak ada tukar, ambil tikus sajadah tu berdepan kita. Tu senang je ni. Kalau kita pergi rumah orang kan, kita nak semayang, kita ambillah sejadah tu, kalau kita semayang tu berdepan. Jadi anak dia tak pergilah, ada semayang tu berdepan sejadah. Yang minta sejadah rumah orang, malu kita pergi makan kita, ustaz pergi sejadah nak semayang. Tak boleh gitu. Tak molek dah. Biar kita ke mana pergi, sejadah mesti ada lah dah. Tak tu. Nak minta-minta tu, iyalah benda sejadah tu hak benda kita bawa kan, ke mana kan, boleh minta tapi menyusahkan orang katakanlah ada. Kecuali kalau rumah tu ada bilik khos benar, kita kata tu ada surat, ada bilik ujung tu ada bilik rumah kita, tak apalah. Kita gunakan keadaan dia pula masih lah. Terus minta-minta sejadah tu, dah nak buat gani payah. Nak jawab gani tak? Nak minta malu tau. Buat gani tak? Ada beg tak? Nombor beg. Tak ada beg, nombor apa? Nombor tukar. Untuk dia cacang, tukar terbalik. Nombor apa? Ni sokok. Dia cara je. Kalau tu orang kata mana busokok depan tu, kena jawab lah. Tak apalah, tak
tak apalah. Tu alamat kita ikut sunnah lah tu. Ikut sunnah. Ikut sunnah Nabi. Ikut perjalanan Nabi. Itu cara dia. Jadi semayang kita ni biar ada kemahiran. Yang buat dengan tak ada kemahiran. Kita ada hukum, ada sanad hukum tadi, ada pertalian sampai kepada Rasulullah SAW. Sebab tu Nabi kata, satu masa tu dalam hadis Muslim, Nabi pergi di kawasan luar bandar di Madinah. Ramai orang tanam pokok kurma. Nabi pergi di pasar, di ladang pokok kurma. Di Mekah kurma tak naik pasal di padang pasir. Di Madinah udara sejuk. Nabi tengok orang duduk cantung apa ni? Cantung apa ni, mayang tu apa ni? Mayang kurma tu cantung supaya buah tu banyak. Nabi tengok. Lepas tu orang tu turun. Rasulullah, saya nak tanya Rasulullah, bolehkah tidak saya talqih takbirun nakhli, nak cantumkan benih tu dengan benih ni supaya tempat join tu dia dapat buah banyak, lebat, pokoknya rimbun, buahnya lebat. Ini jenis pertanian lah ni. Cantung durian ke, cantung apa tu, kemetang ke, cantung banyak kurma jadi buah pokok rendang, buah banyak, kata dia. Boleh tak Rasulullah? Nabi penengok mana nak jawab ni? Turun wahyu Tuhan, hei Muhammad, jawab. Masuk dalam minda dia, ingat nanti dia, Nabi jawab pada petani yang di Madinah tadi. Tanah pokok tu, yang pokok cantung kurma tadi, takbirun nakhli nama dia, nama pokok tu, cantung pokok kurma. Idza kana al-amru min amri dinikum fa ilayya. Bila saja kamu nak tanya saya bab cantung pokok itu supaya buah tu banyak, pokoknya rimbun-rimbun, subur banyak hasilnya, kalau perkara itu min amidinikum, bertanya perkara agama, fa ilayya, tanyalah saya. Mana ni? Nak semayang ke mana? Nak haji ke mana? Nak keluar zakat ke mana? Nak jual beli macam ni, tanyalah saya. Tapi yang kau tanya itu bukan itu. Engkau tanya bab pertanian, bab peladangan. Nabi jawab, wa idza kana al-amru min amri dunyakum fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi boleh sebabmu tanya ni bukan bab agama, bukan semayang, bukan berkenaan jual beli, bukan berkenaan dengan apa ini itu ini, bab dunia. Fa antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu dengan urusan dunia kamu, buatlah kamu asalkan benda itu ada faedah. Jadi kita boleh tanam lah, kata Nabi, tanam lah, tanam kurma ke, cantung tak cantung ke, buat baik air supaya buah baik, tanam lah ikut dunia. Hak dunia ni jadi akhirat kalau Nabi. Itu cara dia. Jadi hak ibadahnya kena ikut Al-Quran dan hadis. Bab agama, bab amalan dunia ni, bab pembangunan dan sebagainya, ikutlah kepandaian kita, belajarlah ilmu pertanian, ilmu penangkapan ikan, tu, ilmu untuk mendaki rahsia Tuhan di langit, ilmu pertahankan negara sempadan daripada penjara musuh, buat kapal selam. Itu urusan dunia, buatlah kamu asalkan benda itu ada manfaat, kata Nabi. Itu cara dia. Itu dia. Kalau masih tidak bisa, maka sunat membentangkan alas sajadah
Itu dia. Kalau juga tidak bisa, tak boleh tu, maka menggariskan tanah di mukanya sepanjang 3 hasta, melentang ataupun membujur. Kalau lah tidak ada alat apa, kita nak bobek tukar tak ada, kita garis tanah depan kita 3 hasta panjang waktu. Panjang tu. Jadi orang dia lalu lah, dia landa. Toreh jalan pada pasir. Toreh. Jadi orang tengok ada batas ni 3 hasta ni, kita sembahyang situ, ni 3 sini, jadi dapatlah kita menahan orang lalu, dan kita pun tak bimbang lah, khusyuk lah kita, sebab kita dah jaga pasangan kita pas sembahyang tu. Itu dia. Tapi bolehkah tidak kita dah sembahyang tu, kita ada dah buat batas ni kan, ni ada batas ni, atau kita gaurah tanah ni 3 hasta jarak 3 hasta. Kalau kita tumbuk boleh tak? Kalau depan kita tumbuk boleh tak? Tak boleh siapa suruh. Dah. Tak boleh tumbuk siapa suruh tu. Itu benda. Tu. Jadi orang yang suka bertumbuk ni bukan orang semayang, tak tahu. Ingat baik tu. Itu dia. Jangan buat kasar-kasar, dia sabar saja. Sebab dalam Quran dia kata wasta'inu bisabri wassalah. Minta Allah tolong kamu supaya kamu bergantung pada sabar dan bergantung dengan semayang. Ada semayang, ada sabar, ada sabar, ada semayang. Itu selamat kita. Jangan kita paling hati kita, jangan tinggal Tuhan lah semayang. Ramai orang tinggal Tuhan lah semayang. Pertama, kalau dia ingat dia suara sedap, tinggal Tuhan lalu dah. Suara sedap, jaga tu. Syukur kita Tuhan bagi suara sedap. Jangan tinggal Tuhan. Tu guru saya kata, kalau buat ibadat jangan tinggal Tuhan. Kalau tinggal Tuhan masuk orang lain lalu, syaitan lagi. Jangan tinggal Tuhan. Pergi Mekah jangan tinggal Tuhan. Dalam ni ingat dia otak tafakur, ingat dia hati tazakur, nama dia. Yang tinggal Tuhan sini. Itu jelas tu. Habis. Jika dia lemah, kalau juga tak bisa, maka menggariskan tanah di mukanya depan dia itu sepanjang 3 hasta, melentang ataupun membujur. Buat lentang pun tak apa, buat bujur pun tak apa. Itu dia. Seperti ini lebih utama berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis Nabi kata, apabila seseorang daripadamu solat sembahyang, supaya meletakkan sesuatu di hadapannya. Bila sembahyang tempat terbuka ni, ni tempat terbuka ni. Jadi kalau tempat terbuka ni sembahyang tepi ni, supaya orang tak lalu. Apabila seseorang daripadamu solat, supaya meletakkan sesuatu benda-benda, beg ke, tempat terbuka, tempat yang tidak ada tiang, tak ada dinding, dengan pada pasir ke, ataupun dalam masjid pak kosong tu, meletakkan sesuatu di hadapannya. Kalau tidak, tak boleh letak sesuatu tu, supaya memancapkan tungkaknya di pada pasir ni. Dan kalau tidak mempunyai tungkak, supaya membuat garis tu, buat garis gitu. Ni dia tengok padang ni, tengok proses. Itu cara dia. Setelah begitu, apa yang melintas di luar batas tersebut itu, sekalipun dihadapinya, tidaklah berbahaya bagi dirinya. Jadi dia buat tu supaya tak berbahaya bagi diri dia tu. Untuk semayang pun jadi aman gitu. Jadi ini semayang orang pandai, semayang orang ada kemahiran.
Kemahiran yang pertama sekali dalam sembahyang ini ingat Tuhan. Ingat pada Allah dengan perasaan hati, sejuk mata hati. Kalau payah sangat berzikir banyak-banyak, la ilaha illallah, Allahu akbar, la Allah, ya Allah. Amalkan itu, jangan sekali-sekala biar jadi sebati. Biar dia tamakun hati, biar jadi penterapan, biar ada satu dipanggil, ada satu penserapan lagi begitu. Allah, Allah, dia ada itu. Itu dia paksi sembahyang kita ialah ingat pada Allah. Aqimis solat li zikri, dika supaya kita ingat pada aku, Tuhan kata. Ingat ke dia. Jangan lupa ingat pada dia. Jangan tinggal dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Rahman ya Allah, ya Rahim ya Zal Jalali ya Zal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna